وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. أيها المسlimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi ini insyaallah alhamdulillah pertemuan pertama bagi 2024 dan menyambung pengajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum, iaitu kitab yang membahaskan berkenaan dengan sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang terakhir kita membicarakan berkenaan dengan fasa ataupun peristiwa di mana baginda alaihi salam telah didatangi oleh Jibril di suatu tempat yang dipanggil sebagai Gua Hira, Gua Hira, dan proses itu adalah merupakan permulaan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda yang tidak pernah menyangka ataupun mengetahui berkenaan dengan hal ehwal kenabian, itu telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai utusan yang terakhir. Sedangkan yang alert dan maklum berkenaan dengan utusan terakhir ini adalah kaum dari kalangan Ahlul Kitab, iaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Sebaliknya Nabi datang bukan daripada latar orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Nabi hanya datang dari seorang keturunan Nabi, yakni Ismail, yang di antara Ismail hinggalah ke zaman Nabi itu tidak ada seorang Nabi pun. Maknanya Ismail ni bila? Kalau Nabi Allah Musa itu 1300 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Itu zaman Nabi Musa. Membawa ke zaman Nabi Ibrahim alaihi salam itu sekitar 1800 tahun sebelum Masihi. Bukan selepas, sebelum Masihi. Jadi jaraknya dengan kita itu tambahlah pula 2000 tahun. 2000 tahun jadilah 3800 tahun. Itu baru sampai zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Belum naik Nabi Nuh lagi. Ya, Nabi Nuh tak sempat jumpa Nabi Ibrahim, memang tak sempat jumpa. Dan Nabi Nuh saja umur berapa? 950 tahun. Maknanya minimum 1000 tahun jarak antara Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dengan datuknya Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Jadi Nabi memang tidak pernah menyangka keadaan itu, peristiwa itu, ya. Dan Nabi pun tidak pernah mendengar tentang soal kenabian Nabi akhir zaman apa semua ini. Yang penduduk Mekah tahu bahawa mereka adalah merupakan keturunan seorang Nabi, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Akan tetapi apa yang dibawa oleh Nabi Ismail itu sudah lama ditinggalkan. Hanya tinggal saki-bakinya seperti ibadah-ibadah utama. Contohnya haji itu masih dilakukan oleh musyrikin Mekah. Itu pun banyak penokok tambahan. Ya, dia agama ni apabila dia merentas masa dan zaman, dia akan adanya penokok tambahan. Dan biasanya dia bukan makin senang, dia makin susah. Ya, agama ni dia jadi macam tu. Sebab itulah pada setiap permulaan awal kurun, iaitu setiap permulaan 100 tahun, ya, Allah akan hadirkan atau Allah akan datangkan seorang mujaddid. Innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu amra dini. Pada setiap permulaan 100 tahun awal kurun, ya, Allah akan bangkitkan seseorang yang memperbaharui urusan agama. Hadis ni banyak orang letakkan dalam cerita Al-Mahdi ni, Al-Mahdi 2024 ni. Tapi sebenarnya tak betul. Pertamanya,
bukan Al-Mahdi 2024 itu tak betul. Itu perkara ghaib lah. Jadi tak jadi, dia akan tetap jadi dalam satu waktu yang Allah kehendaki. Cuma menisbahkan peristiwa Mahdi dengan hadis tu tak betul, sebab hadis tu dia Nabi berbicara berkenaan urusan agama, bukan pemerintahan. Maknanya setiap permulaan kurun Allah akan bangkitkan seorang mujaddid. Mujaddid ni apa maksudnya? Pembaharu. Bukan dia bawa agama baharu. Dia memperbaharui semula kepincangan-kepincangan yang ada dalam agama. Sebab itu kita tengok contoh Al-Imam Syafi'i itu hidup awal kurun 200 Masihi. Al-Imam Al-Ghazali juga hidup pada awal kurun tak ingat apa 500 ke 500 Imam tak ingat juga. Tapi awal kurun itu hidupnya di awal kurun. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah itu meninggal 728 Hijrah. Maknanya dia hidup awal kurun tak? Mesti awal kurun lah. Kalau meninggalnya 28 Hijrah itu maknanya dia hidup di awal kurun. Macam kita ni hidup baru sahaja melepasi fasa awal kurun. Maknanya kita baru sahaja melepasi kebangkitan seorang mujaddid yang kita pun mungkin tak tahu siapa, tapi dia banyak memperbaharui urusan agama ini. Adalah orang kata zaman kita ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kerana usia mature ilmunya itu adalah di awal kurun. Tapi sebenarnya figura ini menjadi rahsia Allah, melainkan orang-orang yang mana hampir disepakatilah oleh umat ini bahawa dia adalah mujaddid pada zaman itu. Contohnya macam ada yang tafsirkan seorang, ada yang tafsirkan dia kelompok ahli ilmu, macam tu. Sebab Nabi tak jelas sebut dalam tu. Man tu hu'a di situ boleh jadi plural juga, boleh jadi jamak ramai, ya. Baik. Jadi contoh, kalau saya ambil contoh macam Al-Imam Syafi'i, beliau hidup itu di era Syiah mula menjadi Rafidah. Apa Rafidah ni? Menolak atau mengkafirkan sahabat. Sebab pada peringkat asalnya Syiah dia tidak begitu. Pada peringkat asalnya Syiah ini hanyalah perbezaan aliran politik, di mana kepimpinan harus diberikan kepada Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi. Tapi lama kelamaan, ya, sampai di zaman Al-Imam Syafi'i itu Syiah dah jadi Rafidah, dah jadi mengkafirkan sahabat apa semua. Maka Al-Imam Syafi'i banyak memperbaharui ataupun mengembalikan akidah umat Islam ni kepada landasan yang lurus. Jadi Syiah pada masa itu ramai yang kembali semula kepada tauhid yang sebenar, ya, walaupun mereka masih lagi dalam kecenderungan adalah segi kecenderungan politiknya Ahlul Bait tetap lebih aula memerintah. Jadi kalau kita tengok Al-Imam Al-Bukhari itu hidup selepas Al-Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Al-Bukhari itu sebahagian gurunya ada yang Syiah. Jadi itu yang kalau dalam ahli akademik ni dia bincanglah, kenapa Al-Imam Al-Bukhari hadis yang kita guna gurunya ada Syiah. Tapi harus kita ingat, guru-guru Syiah bagi Al-Imam Al-Bukhari itu hidup di era selepas pembaharuan semula oleh Al-Imam Syafi'i. Maknanya Syiah dia tu bukan Syiah yang rosak akidah. Syiah dia itu adalah Syiah yang umumnya pro ataupun cenderung kepada Ahlul Bait, tapi akidahnya telah kembali ke dasar yang lurus. Tapi lepas tu dia jadi balik. Dia berlalunya zaman apa semua tu, dia kadang-kadang dia tak perlu kepada benda-benda yang besar. Contohnya macam cukuplah satu orang penceramah sebagai contoh, popular. Dia sebut siapa nak pahala lebih kalau solat jamak dia kena buat ba'diyah. Contoh dia sebut begitu. Dia ni ada nama, mungkin dia selebriti, dan orang ikut, orang sebarkan, dan dia akan menjadi suatu amalan yang dilakukan dalam masyarakat
walhal dia bukan tuntutan ataupun bukan daripada Nabi. Mana ada qobliyah ba'diyah bagi jamak pun dah kurang rakaat. Tiba-tiba nak pergi top up pula, kan, dengan qobliyah dan ba'diyah. Tapi benda tu boleh berlaku, tak mustahil. Tidak mustahil. Macam contohlah dulu orang Melayu ni kalau meninggal dia akan tabur bunga kat kubur, tabur daun pandan. Jadi mesti ada punca dia, mesti ada orang pertama yang buat, yang masyarakat kita tengok. Macam tu. Sebab kalau kita kata asal agama tu bukan macam tu. Bahkan itu memang terang-terang merupakan satu syiar ataupun adat orang yang Nasrani. Jadi macam mana dia boleh ada? Macam itulah. Tapi sekarang ni kita tengok ada tapi kurang sangat. Sebab kita hidup di sekitar era yang pembersihan itu dah berlaku lah. Kalau kita ikut takwim hijri, kita pertengahan. Tapi dia akan jadi teruk balik apabila dia nak sampai hujung nanti. Nak hujung nanti dia akan teruk balik, lepas tu awal kurun dia akan ni balik lah. Macam tu. Jadi hadirin sekalian, itulah latar belakang datangnya Nabi SAW. Dan apa yang penting sebenarnya adalah kita mengetahui latar agama. Sebab kita dah bincang ni sampai tempoh ataupun peristiwa Nabi terima wahyu. Dan kuliah yang lalu, bagi yang tak hadir, kita bincang apa, ingat tak? Tak hadir. Terus tak hadir. Ya. Topik tambahan Ashabul Kahfi. Tapi kita bincangkan berkenaan dengan penurunan ayat Al-Quran yang kedua, wahyu yang kedua, iaitu ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Itu kerana apa? Kerana waktu ayat itu turun, Nabi Nabi berada dalam kemuncak kekeliruan, kerana Nabi mengharapkan Jibril itu datang. Nabi tak tahu pun Jibril waktu itu, tapi Nabi mengharapkan individu itu datang kembali. Nabi nak tanya betul-betul, tapi tak datang-datang. Akhirnya datang sekali lagi, demam terus Nabi. Itu yang Nabi balik itu berselimut, turunlah ayat ya ayyuhal muddassir, wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Okey. Cuma kita nak faham di sini, latar agama tu dia sangat-sangat kena jelas lah. Memang saya nak menulis sikit pagi ni. Okey. Latar agama ni kita kena faham dia macam ni lah asas dia. Asas dia daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Ibrahim. Okey. Yang ini kita boleh katakan memang tauhid lah. Cuma di zaman Nabi Nuh, kesyirikan penyembahan berhala itu bermula di zaman Nabi Nuh mula. Tapi asasnya kalau orang tanya agama apa antara Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, agamanya hanya disebut Islam sahaja. Macam tu. Okey. Baik. Daripada zaman Nabi Ibrahim menerima wahyu hingga ke zaman Nabi Muhammad Rasulullah. Ini dipanggil sebagai agama Hanif namanya. Okey, Hanif. Hanif ni nama agama, tapi Hanif tu still Islam lah. Sebab tu kita jumpa dalam ayat Al-Quran Hanifan Muslimah. Hanifah Muslimah, ya. Hanif ni maksudnya lurus. Okey, agama ajaran yang lurus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi agama Nabi Ibrahim ni untuk siapa? Seluruh umat yang hidup, yang sampai kepada mereka dakwah risalah tauhid. Okey, terutamanya kepada bangsa Arab lah. Okey, tapi waktu tu manusia ni dia hidup berkelompok lagi. Kat tanah Melayu ni belum tak tahulah ada ke tak ada. Tapi kalaupun mungkin ada, tapi risalah tu mungkin dia tak sampai ke macam mana tu, Allahu a'lam lah. Okey, baik. Hanya sahaja pengecualian berlaku apabila Allah Ta'ala utuskan Musa. Okey. Kerana bagi Musa, dia ada satu agama berteraskan kitab Taurat. Okey, kitab Taurat.
Okey. Dan ianya berterusan hingga ke zaman Nabi Isa. Adanya Injil. Ya. Yang Taurat tu bukan Allah khaskan untuk Yahudi ke? Yang Taurat. Okey. Bagi ajaran Taurat dan Injil, ini pengkhususannya untuk Bani Israel. Bagi Bani Israel, kalau dia nak beriman, dia kena ikut yang inilah. Tapi tidak menjadi halangan bagi bangsa dan kaum lain kalau nak beriman dengan ajaran yang ni, ajaran Ahlul Kitab ni, macam tu. Dan Injil ni, dia sebenarnya kesinambungan kepada Taurat. Injil ni bukan agama baru sebenarnya. Maknanya orang-orang Yahudi pada masa tu sepatutnya dia terima siapa? Sepatutnya dia terima Isa. Lalu dia beriman dengan kitab Injil. Tapi akan tetapi mereka tak menerimanya dan menjadi musuh kepada Isa alaihi salam. Itu yang dalam sejarah yang mulanya kisah Ashabul Kahfi itu. Sebab bila kita ambil cerita Nabi Isa, okey. So Nabi Isa ni yang anti kepada dia adalah Bani Israel sendiri. Bani Israel yang anti kepada Nabi Isa, dia tak boleh terima Nabi Isa. Dan dia pula nak mengimpikan untuk menamatkan Isa ini, nak bunuh pula Nabi Isa alaihi salam. Okey. Itu yang akhirnya mereka buat macam mana? Mereka menggunakan Rom untuk membunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi Allah Ta'ala angkat. Sebab kalau dalam sirah yang dikatakan ketika berlakunya 30 Masihi tu, penyaliban Nabi Isa tu, Allah Ta'ala angkat tu kan. Okay. Waktu tu yang hukumnya siapa? Bukannya Bani Israel. Yang menghukumnya adalah kerajaan Rom. Apa agama Rom waktu itu? Pagan, sembah berhala, sembah dewa. Walhal asalnya kerajaan Rom tak ada isu pun dengan Nabi Isa. Tetapi kerana apa? Kerana hasutan daripada kaum Bani Israel. Okey. Nabi Isa diangkat. Hawariyun diburu. Ini kita buat revision minggu lepas yang tak datang kan. Hawariyun diburu. Hawariyun itu sejumlah sejumlah sahabat-sahabat Nabi Isa yang yang menyebarkan dakwah Injil itu pun akhirnya diburu hinggalah sekitar tahun 60 Masihi. Hawariyun ni masih ada. Ini satu nama dia, Barnaba dia panggil. Tu hari ni ada Barnabas. Barnabas. Injil yang tidak diterima oleh gereja adalah Injil Barnabas. Dia tak terima lah. Okey. Kita cakap Taurat dan Injil tu dia bersambung kan? Bersambung. Pasal tu tak adalah Al-Quran kan? Tapi kita soalan saja, kandungan ni ada ke dalam Al-Quran juga? Kandungan apa? Dua Injil. Kandungan dari segi maksudnya? Ayat-ayat ke ajaran dia dalam tu. Sebahagian hukum hakam ada yang sama. Contohnya ada beberapa hukum hakam dalam Islam kita hari ini yang sama dipraktikkan oleh Bani Israel. Ya. Kalau lah contoh kita dapat jumpa Injil atau Taurat yang sah, kalau kita baca dengan tu maknanya kita tak sesat pun kan? Dia wahyu lah. Dia nak macam ni. Okey. Bagus juga soalan ni. Kalau kita jumpa Taurat dan Injil yang ori, yang betul-betul ori lah, kita tak akan jumpa. Sebab Taurat dan Injil itu ditulis kembali pada hari ini. Walaupun ada yang dikatakan kontennya itu paling tepat. Kita nak kata ori 100% tu memang tak boleh. Tapi kalau kita kata dalam kalangan apa nuskah yang kita jumpa ni, ada tak yang paling tepat? Macam kita kata 90%, 95% tepat. Ya, ada. Tapi dia bukan
lain. Dia Old Testament ni daripada Taurat sampailah ke 4 surah dalam Injil Old Testament. Lepas tu yang surah seterusnya New Testament. Pertama kita tak akan jumpa yang ori sebab yang ada hari ini semua ditulis balik. Ditulis kembali. Dia menggunakan bahasa Arab kan? Tak, Hebrew. Itu pun timbul persoalan, adakah dulu Bani Israel itu bercakap Hebrew? Kerana Nabi Isa bercakap bahasa Aramik. Bahasa Aramik ni dekat dengan bahasa Arab. Jadi masih ada persoalan Hebrew itu adakah bahasa macam tu. Lagi besar ni kan, ditulis yang pertama ditulis 300 atau 500 tahun selepas. Jadi dah lambat dah sebenarnya. Rekod tak ada. Jadi bila kita tahu sekarang ni, kalau kita nak cari Taurat dan Injil, ada tak? Memang ada. Cuma Taurat tu dia dah jadi Talmud. Apa bezanya? Talmud ni lebih jauh tebal daripada Taurat kerana Talmud memuatkan syarahan kepada Taurat. Jadi orang Yahudi sekarang dia dah tak baca Taurat sebenarnya. Macam kita baca Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita baca, dia tak baca dah. Dia baca Talmud, dia hanya baca explanation, syarahan kepada tafsiran kepada Taurat yang dipanggil Talmud. Sedangkan itu karangan rabi-rabi Yahudi. Okey. Yang kedua Injil. Injil pula dia banyak version. Banyak version. Di sisi kita umat Islam, kita percaya Injil Barnabas itu yang paling ori. Tapi dia tak diterima oleh gereja. Gereja tak terima Injil tu, Barnabas tu. Jadi kalau kita kata Bible pada hari ini, semuanya ditulis balik. Dan adakah dia tak betul 100%? Tak juga. Banyak konten itu memang asal. Cuma dia ditulis balik. Contohnya kalau saya pernah baca Bible dalam bahasa Arab, kita tahu itu bukan kalamullah. Itu adalah karangan manusia. Sebab beza dengan Quran. Kita dapat tahu benda tu. Maknanya ini memang tulis balik. Kalau kita baca untuk Bible yang sekarang ni. Baca untuk Cuma kadang-kadang kita nak baca. tak ada apa. Dia jadi kufur lah kalau baca Bible aku meninggalkan Quran, aku percaya pada Bible, kufur. Tapi saya rasa kita tak begitulah. Kalau kita baca tu, that's why kita tengok Dr. Zakir Naik pun dia baca Bible tu. Bila dia berhujah tu dia mengutarakan ayat-ayat dalam Bible. Maknanya bila dia utarakan ayat dalam Bible, ayat tu betul. Cuma telah ditulis balik. Kontennya betul macam tu. Tapi sebab apabila dia ditulis kembali, kita nak verify 100% betul, itu tak mungkin. Faham kan maksudnya kan? Macam tu. Dalam kitab ni sastra dia tinggi. Tapi jelasnya Bani Israel ni dia tak boleh terima Injil. Ya, dia tak boleh terima Injil, dia hanya nak agama itu Taurat. Apatah lagi dia nak terima Nabi. Nabi buat 2 benda yang dia tak diterima. Kalau Nabi Isa satu je, iaitu bawa Injil. Sedangkan masih Bani Israel. Kalau Rasulullah ni 2 benda. Pertama bukan Bani Israel, kedua bawa Quran. Macam tu. Seorang Yahudi ni dia nak Taurat saja. Sebab itu dia nak apa yang dia buat. Orang Yahudi ni antaranya dia sendiri yang mengolah dan menyimpangkan agama Injil itu. Agama Injil itu tergelincir daripada landasan asalnya adalah kerana orang-orang Yahudi juga. Dia yang pianaya kitab itu sehingga ajarannya tergelincir. Okey. So Barnabas tu dia orang yang diburu sebenarnya pada masa tu oleh Rom. Dalam sekitar era tahun 60 Masihi, entah bagaimana dia telah berjaya untuk membawa masuk ajaran Injil ke dalam bangsa Rom. Sehingga mula dikenali ajaran itu oleh beberapa pemerintah wilayah Rom. Dan hinggalah sampai ke tahun 100 Masihi, ajaran Rom yang telah masuk meresap, ajaran Injil yang telah masuk meresap ke dalam bangsa Rom dianuti oleh pemuda-pemuda yang akhirnya melarikan diri ke sebuah gua itu. Itukah rentetan kisahnya.
100 Masihi. Raja yang memerintah pada masa itu dikatakan seorang raja bernama Trajan. Memerintah daripada Trajan. Tulis Trajan lah. Memerintah daripada 98 Masihi hingga 117 Masihi. Terkenal sebagai seorang raja yang zalim, raja yang meletakkan kedudukan dirinya sebagai sembahan bagi rakyat-rakyat dia. Bayangkan. Di zaman itulah pemuda-pemuda itu hidup bertauhid dengan berteraskan Injil. Tu yang terpaksa lari tu. Lepas lari itu ditidurkan oleh Allah Ta'ala 300 tahun. Apa yang terjadi dalam tempoh 300 tahun mereka ditidurkan? Raja Rom menerima ajaran Injil. Secara rasminya kerajaan Rom menerima ajaran Injil dalam tempoh 300 tahun itu. Cuma Ajaran Injil ataupun ajaran Kristian? Injil, ajaran Injil. Cumanya dalam penerimaan ajaran Injil tu seorang Yahudi berjaya membawa suatu ideologi Trinity, iaitu ideologi yang mempertuhankan Isa alaihi salam. Jadi pada waktu itu kita pun tak tahu. Sebab itu bila kita tengok Quran cerita, surah Al-Baqarah ayat 62. Surah Al-Baqarah ayat 62. Yang nak ambil catatan bolehlah. Okey. Ya. 62. Al-Baqarah ayat 62. Ya. Jumpa. Berkenaan dengan Nasrani dan Kristian, Kenapa PM kata zaman tu zaman Kristen beriman? PM memang kata Ashabul Kahfi itu beriman sebab beliau baca ayat Kahfi itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Cuma PM kata zaman tu zaman Kristen beriman. Kristen beriman tu yang jadi konflik tu. Sebab PM baca kitab tafsir terjemahan Indonesia. Ya. Kitab tafsir betul, contohnya tafsir Ibnu Katsir. Cuba cek tafsir Ibnu Katsir. Kat surau saya pun ada, saya dah cek dah. Tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan tu terjemahan Indonesia. Indonesia dia menterjemahkan Nasrani juga sebagai Kristian. Jadi sebab itu itu PM sebut Kristian beriman sebab ikut terjemahan tafsir Indonesia. Kristian, Nasrani sebelum zaman Rasulullah pun kalau Indonesia panggil Kristen dia tulis. Kristen beriman waktu itu. Jadi Kristen sekarang tidak beriman. Memang betul lah Kristen sekarang memang tak beriman lah macam mana pun. Cuma sebelum zaman Nabi menggunakan istilah Kristen itu yang jadi isunya. Ini bukan Kristian. Kristen Terjemahan Inggeris. Indo. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Sabi'in satu agama lain, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah. Maknanya Allah nak bagi tahu ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang Nasrani yang mereka itu beriman. Macam tu. Jadi saya nak bagi tahu dalam tempoh 300 tahun Ashabul Kahfi itu tidur, waktu itu ajaran Injil masuk ke dalam masuk ke dalam bangsa Rom. So bila dia masuk dalam bangsa Rom, tapi dalam masa yang sama juga munculnya Trinity. Trinity ni dia ideologi. Cumanya dia jadi agak mainstream bila mana seorang maharaja Rom menerima aliran itu. Konstantin.
Itu yang menjadikan akhirnya kita kenali hingga ke zaman hari ini, hatta di zaman Rasulullah, Rom Kristian. Sebab aliran Trinity, ideologi Trinity itu dipegang oleh maharajanya pada waktu itu. Tapi adakah raja-raja Rom setiap zaman semuanya berpegang kepada Trinity? Jawapannya tidak. Kerana ada di kalangan mereka yang beriman, yakni yang dia berpegang kepada Injil dengan tauhid yang sebenar, dalam arti kata tidak menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Dan dikatakan itulah pegangan Raja Rom semasa pemuda-pemuda itu dibangkitkan sekitar tahun 400 Masihi lebih, di zaman Raja Theodosius yang kedua. Zaman Raja Theodosius yang kedua ni, waktu itulah dikatakan pemuda-pemuda ini dibangkitkan. Tapi kalau refer kepada Al-Quran, raja pada masa itu memang kelihatannya beriman. Maknanya dia Nasrani yang beriman. Kalau ikut terjemahan Indonesia, Kristian yang beriman. Macam tu. Okey, boleh. Ada soalan nak tanya? Tapi zaman Nabi, Heraklius, Maharaja Rom kan, statusnya apa? Dah Kristian. Cuma aliran apa? Itu yang wallahu a'lam. Ada kata tauhid, ada kata Trinity. Tu tak pasti. Heraklius itu Maharaja Rom zaman Nabi, hidup di Madinah. Dia lah. Dia mula naik takhta masa sekitar hujung dakwah Nabi di Mekah. Lepas tu dia naik takhta Rom, dan waktu tu kerajaan Rom pun pusat dia Istanbul, ya. Dan dia sempat jumpa dengan Nabi. Dalam perang Tabuk tu mereka hampir berperang. Tapi kebanyakan orang Nasrani di Eropah waktu itu memang Kristian, Trinity, kecuali yang berada di Timur Tengah dan Afrika, macam Najasyi kan. Najasyi itu nanti kita akan jumpa ceritanya tak lama lagi, selepas tekanan demi tekanan yang penduduk Mekah terima akibat tekanan daripada musyrikin ni, terutamanya selepas daripada dakwah dilakukan secara terbuka, mereka diarahkan oleh Nabi berpindah ke Habsyah, naik kapal pergi Habsyah. Jadi bila pergi ke Habsyah tu, raja di sana namanya Najasyi. Dia ni adalah seorang yang berfahaman tauhid melalui kitab Injil. Maknanya dia Nasrani yang beriman. Kerana apabila dia tanya Ja'far bin Abi Talib apa yang dikatakan oleh Nabi berkenaan dengan Isa alaihi salam, Ja'far menyatakan utusan kami menyatakan seperti yang dinyatakan dalam ayat yang diturunkan kepadanya dalam surah Maryam. Kan dalam surah Maryam itu kan ada ayat kata Nabi Isa, inni abdullahi wa ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku merupakan seorang hamba Allah, diutuskan aku kepadaku kitab dan dijadikan aku seorang nabi. Kata Najasyi, khabar itu seiring dengan apa yang kufahami melalui kitabku. Maknanya dia seorang yang bertauhid atas ajaran Injil. Cuma apabila seseorang itu mendengar berita pengutusan Rasulullah, wajib ditinggalkan apa pun ajaran dia pada waktu itu untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Najasyi buat cuma tak declare kepada wilayah dia. Tapi Heraklius dia memilih untuk tidak bersama dengan Nabi SAW. Itu beza dia lah. Okey, baik. So latar belakangnya begitu. Masyhur tak, famous tak agama Injil dalam kalangan bangsa Arab? Jawapan dia tidak. Entah mengapa dan apa sebabnya, tapi bangsa Arab boleh dikatakan hampir tidak menerima ajaran Injil. Walaupun pernah dianuti oleh sekelompok penduduk Najran, iaitu penduduk Yaman, namun pada akhirnya mereka itu dikenakan genosid oleh Raja Zunuas. Kisah Ashabul Ukhdud, mati belaka. Lepas tu kerajaan Nasrani di Habsyah pun marah.
Walaupun mereka itu adalah orang yang beriman atas Injil, orang pengamal Injil yang beriman, tapi bagi kerajaan sebelah apa ni? Sebelah Habsyah ni, mereka still orang-orang Nasrani. Jadi mereka bertindak balas. Mereka menyerang kerajaan Zunuwas. Zunuwas tu Yahudi, Yaman. Jatuh kerajaan dia dan Habsyah menghantar seorang jeneral tentera untuk menjadi gubernur baharu di Yaman yang beragama Nasrani. Itulah Abraha. Itu cerita dia. Itulah Abraha. Turun. Jadi Abraha pun jagalah Yaman. Dan kebetulannya cerita Abraha ini berlaku di era lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Jadi Abraha tu sebenarnya dia Nasrani sebenarnya. Tapi dia bukan asal daripada Arab lah. Dia tu orang sana, orang Afrika, Ethiopia. Sebab tu dia bawa gajah. Arab mana ada gajah, pernah jumpa? Unta ada lah. Gajah ni Arab mana? Saya pergi negara Arab tak pernah jumpa gajah. Nak bawa naik kapal? Tak. Dah. Dia ikut no. Dia ikut teluk yang Houthi duk ambil kapal tu. Teluk Aden. Ujung dekat je tu. Naik kapal. Cross. Dan dia tenang je. Dia bawa naik kapal gajah tu. Dijadikan sebagai infanteri kenderaan tentera Abraha. Waktu tu. Saya perempuan saya begini. Macam mana gajah ada dekat Arab? Ada gajah. Tentera tu itu je lah. Sebab tu gajah tu memang dikatakan besar. Gajah Afrika. Macam tu. Sampai tahun menjadi tahun gajah. Ya. Tahun bergajah. Tahun gajah. Amul Fil. Sebab itu Arab ni dia teruja sangat dengan gajah ni sebab benda tak ada kat tempat dia. Tiba dia tengok. Macam kita ni kalau katalah ada masjid hari ni duk buat kerja sembelih unta ataupun pergi tambat 3 ekor unta, penuh masjid tu. Kan? Cuba buat benda tu kat Arab, orang tak peduli. Tak ada. Mana ada. Dia bukan tempat dia. Dubuk dia pun lain dubuk. Di Arab ada dubuk. Tapi dubuk dia lain. Dubuk dia tak sama macam dubuk Afrika tu. Tak. Haina dia tu tak sama macam dalam cerita The Lion King tu. Dubuk dia tu memang dubuk dia pula makan pucuk pokok. Dubuk di Arab itu sebab itu dalam mazhab Syafi'i harus makan dubuk. Ya, kerana ada hadisnya tu sahabat sembelih dubuk dan makan dubuk di hadapan Nabi. Nabi tidak melarang. Walhal dubuk ni kan pemangsa. Pemangsa bertaring ni memang sepakat haram. Itu carnivore. Tapi disebabkan makanan dia dikatakan makanan dubuk Arab ni dia bukan pemangsa. Dia makan tumbuhan, dia makan pucuk pokok gitu. Macam dog. Kesnya macam dog lah. Makan depan Nabi tidak melarang. Baik. Okey. Ada soalan? Jadi agama Injil dia tak mendapat tempat di sisi orang Arab. Orang Arab yang beramal dengan ajaran Injil itu boleh dikira. Itu antaranya Waraqah bin Naufal lah, sepupu Khadijah yang mengkhabarkan kepada Rasulullah yang datang kepadamu adalah Jibril alaihi salam. Okey. Tetapi orang-orang Arab dia lebih famous dengan ajaran Yahudi. Kalau Ahlul Kitab ni dia lebih famous dengan Yahudi. Yahudi ni yang pertamanya ramainya di Yaman, mereka ada satu kelompok, kemudian Yahudi di Madinah. Yahudi di Madinah ni masih menjadi persoalan sejarah hingga ke hari ini. Kerana ada pendapat menyatakan mereka datang dari silsilah Bani Israel, ada yang kata mereka tak datang dari silsilah Bani Israel, iaitu mereka tu memang asal Arab yang memeluk ajaran Ahlul Kitab daripada kalangan Bani Juzam dikatakan. Tapi ada juga penguat yang mungkin mereka itu ada darah Bani Israel. Kerana ketika mana Sofiyah binti Huyai, isteri Nabi itu
dikutuk oleh isteri Nabi yang lain. Biasalah tu ada krisis apa masa tu entah apa kan. Menyebabkan isteri-isteri Nabi yang lain ni duk kutuk Sofia. Sama-sama bangsa Arab tu. Cumanya bezanya Sofia ni asal Yahudi. So dia orang kutuk lah Sofia ni asal Yahudi gitu kan. Dan Nabi memuji Sofia dengan Nabi kata apa? Sesungguhnya bapanya seorang Nabi dan bapa saudaranya juga seorang Nabi. Habis. Tapi Nabi tak cakap siapa. Ditafsirkan oleh ahli ilmu, ya, kerana dalam silsilah keluarga Bani Nadir ni Sofia lah, dikatakan silsilahnya bersambung hingga ke Harun alaihi salam. Kalau Harun maknanya Bani Israel lah, macam tu. Dan mereka menafsirkan yang Nabi kata bapanya seorang Nabi itu adalah Harun, bapa saudaranya juga seorang Nabi adalah Musa, macam tu. Tapi ada kata tak, di Arab maknanya bapanya itu adalah Ismail juga, dan bapa saudaranya adalah Ishak yang juga seorang Nabi. Jadi memang timbul perbahasan lah sampai ke hari ini. Macam mana pun, siapa pun Yahudi yang hidup zaman tu memang bangsanya Arab. Hanya perbincangannya dia orang tu datang dari mana, dari Bani Israel ataupun tidak. Dan kalau kata datang daripada Bani Israel, timbul pula persoalan di sana, bila dia orang datang. Ada kata mereka datang itu seawal daripada peristiwa dipanggil apa tu? Yang orang putih panggil apa? Peristiwa Nabi Musa selamat tu? Exodus. Ada di Netflix, ada filem sekarang. Tengah main filem tu di Netflix. Handsome lah dia letak Nabi Musa tu. Wataknya. Okay. Ya. Batman tu dia. US lah. Amerika lah. Berlakon jadi Moses. Dia dikatakan semasa Nabi Musa membawa keluar Bani Israel tu, ada yang sebahagiannya itu masuk ke tanah Arab. Kan sesat tu, sesat 40 tahun tu kan. 40 tahun tu sesat tu, dan dalam tu dah protes apa semua, tak nak berperang lah dekat apa ni, tak nak berperang dengan kaum Jabbarin, kaum gagah perkasa di Palestin tu. Jadi ada sebahagiannya turun ke tanah Arab. Itu yang menjadi keturunan. Ada kata begitulah. Ada kata tak pula. Ada kata ketika mereka dibantai oleh Babylon, sebahagiannya lari. Ada kata dah selepas zaman Nabi Isa 70 Masihi baru lari. Dia banyak perbahasan lah. Sebab itu sebenarnya klan-klan Yahudi di Arab itu, yang di Madinah tu, dia tak jelas sebenarnya datangnya daripada mana. Cumanya mereka ni ahlul kitab, macam tu. So menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Okey. Dan diorang lah yang bagi tahu kepada An-Nadhr ibn Haris ataupun pemuda musyrikin Mekah itu, supaya bertanya kepada Nabi tentang Ashabul Kahfi. Yahudi yang bagi tahu, bukan Kristian. Walaupun dikatakan bahawa cerita Ashabul Kahfi ini berlaku di era Injil selepas zaman Nabi Isa, tapi maklumatnya diketahui oleh orang Yahudi, bukan orang Kristian. Sebab apa? Dalam Bible tak ada kisah ini. Jadi orang Kristian dia tak favor tentang kisah The Seven Sleepers ini. Lebih kepada orang-orang Yahudi yang mengetahui. Sebab itulah timbul pendapat, sebahagian pendapat kata bahawa kisah itu sebenarnya berlaku dalam kalangan Ahlul Kitab di era Taurat, bukan Injil selepas Nabi Isa. Tapi bila kita teliti balik, sebenarnya dia begini. Cerita itu memang Allah rakam dalam manuskrip orang Yahudi lagi, agar satu hari nanti mereka mengakui ketika kejadiannya berlaku kepada pemuda-pemuda yang beramal dengan Injil. So mereka mengakui Injil adalah benar. Dia macam tanda akhir zaman lah yang dah disebut dulu tapi belum berlaku lagi. Dan berlakunya itu di era syariat Injil, supaya orang Yahudi percaya Injil tu benar. Macam itulah. Tapi dia orang percaya ke tak, dia orang still tolak walaupun dia orang mengakui peristiwa itu memang terjadi. Okey, baik, insyaAllah. Okey, ada soalan? Saya lebih revision je lah hari ni, kan? Cik Azli pun tak ada. Tapi tak penting pun. Cuma Taurat dengan Injil tu,
adakah penurunan itu sama juga beransur-ansur ataupun siapa yang bukukan, siapa yang bukukan, mana tahu. Okey. Baik macam ni. Kalau Injil ni dia tak jelas macam mana. Ada yang katakan dia sekaligus dan sebab dia macam ni, kepintaran Isa ni luar biasa. Kepintarannya luar biasa sebab dia boleh berdebate seawal usia yang begitu kecil, kanak-kanak lagi. Wa atani al-kitab, dan aku telah diberikan kitab, kata Nabi Isa waktu itu. Cuma dia belum baca kan. Okey. Adapun Taurat, itu ada pendapat yang menyatakan dia berlaku Batu kan juga untuk sinar. ketika mana Nabi SAW, Nabi Musa naik ke Tur Sina itu. Tapi pun kita harus ingat bahawa yang turun kepada Nabi Isa ni banyak. Tetapi dia beransur-ansur juga. Sebab apa? Sebab Taurat hanya menghimpunkan 5 surah yang pertama. The first 5 books yang turun kepada Nabi Musa, itulah yang menjadi Taurat. Dan Kita panggil dia surah juga. kita panggil dia surah, dia panggil books lah. Kan dia orang kan, kalau kan books of Genesis, book of apa tu kan, itu surah tu sebenarnya. Dan yang baki yang turun kepada Nabi Musa itu dihimpunkan dalam satu nuskhah lain, dipanggil Tanakh, dipanggil. Bukan tanah, tanah. Kalau kita kata Tanakh tu apa? Tanakh tu semua yang turun kepada Nabi Musa. 5 pertama itulah Taurat. Macam tu. Nabi Musa ada peringkat kan yang tulis sinar yang batu tu, kedua yang mula sekali waktu dia jumpa Nabi Syuaib Nabi Syuaib dekat tu kan. Sebelum dia masuk kan dia sesat, dia tak masuk yang masuk poket apa semua tu. dia sekali pernah balik pada Mesir tu dia tak boleh kan, sesat kan. Tu waktu tu dia dapat yang pertama kan, Dia jumpa wahyu pertama. Ya, So, betul. banyak bentuk lah. dalam surah Al-Qasas tu cerita. Yes. Kemudian yang tu, yang kedua tu pada Exodus tu. Yang masa Nabi Musa pergi, kaum Bani Israel sembah berlembu tu. Tu yang kedua. Macam tu. Jadi peringkat juga. Dia Kalau banyak tengok jenis, banyak bentuk lah. banyak bentuk. Sampailah yang bercakap dengan Allah Ta'ala itu. Yang percaya tu. Okay. Jadi kesahihan tu walaupun kata dia berkendak awal pun tak tepat juga lah, sebab Kita tak boleh kata tepat. Sebab apa yang kita tak boleh kata tepat? Sebab dia ditulis kembali. Itu je sebab dia. Pada zaman dulu pada Nabi Muhammad. Dah tulis dah. Dia ditulis balik. Taurat ditulis balik di era Bani Israel lagi. Ya. Sebab atas batu kan, yang atas batu. Itu tak apalah, sebabnya walaupun ada atas batu atau apa semua tu, sebab ada Nabi-Nabi waktu tu. Tapi yang jadi isunya adalah pada sekitar tahun 583 sebelum Masihi. Ya, saya ingat tarikh ni. Okey, 583 sebelum Masihi, apa jadi? Babylon datang, hancurkan kerajaan Jerusalem. Hancurkan kerajaan Judah Bani Israel. Waktu tu orang Bani Israel pun dah tak ada Taurat. Sebab dia dah tinggalkan Taurat waktu tu. Maknanya dia punca kejadian tu pun Allah balas sebab mereka kufur. Mereka dah buang Taurat waktu tu. Jadi mereka dihentam teruk oleh Babylon, kerajaan mereka runtuh apa semua. Lepas tu baru taubat. Lepas taubat tu baru tercari-cari siapa yang hafal Taurat. Itu yang muncul seorang bernama Ezra nama dia. Orang sekarang banyak bagi nama anak Ezra kan. Ezra ni datang dan dia kata dia hafal Taurat. Dia tulis balik Taurat. Dia dah tulis balik. Bahasanya Allah Alam. Susah kita nak kata adakah bahasa Hebrew pada hari ini ataupun yang selainnya. Macam tu. Ada. Kalau beli Talmud dalam tu memang ada Taurat. Kerana Talmud tu syarah dia. Macam tu. Jadi bila dia tulis balik tu, tak ada siapa yang kata dia ori 100%. Macam tu. Dia nak kata Taurat ni dia tak, bukan Taurat ni dia tak kepada dia, masalah dia bukan pada penyelewengan ayat.
Masalah dia pada kesempurnaan tak cukup. Orang tulis balik setelah dia hilang. Tapi Injil dia ada problem pengolahan. Sebab Taurat ni tak ada siapa yang nak pergi, secara umumnya orang tak pergi author Taurat. Author Taurat itu melalui Talmud, melalui syarah. Macam tu. Hashim itu yang asalnya merupakan nama orang Masters of Wars di akhir zaman. Master ataupun Man of War di akhir zaman itu mention in Taurah dengan nama Hashim, itu diubah oleh rabi-rabi Yahudi menjadi God. Dia kata man itu ditukar jadi God. Sebab Hashim tu bukan nama orang Yahudi, nama Arab. Dia tak boleh menerima bahawa man of war di akhir zaman adalah orang Arab. Jadi dia tukar Hashim tu God, dia tulis God of war yang akan bersama-sama kita memenangi peperangan akhir zaman. Dia ubah macam tu pada Talmud, pada syarah. Tapi kalau Bible dia ada isu tentang pengolahan pada ayat dia sendiri. Sebab tu version antara setiap satu tak sama. Dan version yang paling tepat itu Barnaba itu dia tidak pula diterima oleh gereja. Saya kat Brunei yang Turki penulis baik Barnaba betul yang kat Turki 1000 tahun dulu. Tapi kalau betul lah memang banyak lah, itu semua adalah tanda-tanda kepada dekatnya pembongkaran yang hakiki. Pembongkaran yang hakiki hanya dibuat oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Bayangkan suatu kitab dan ajaran yang telah macam-macam benda dicampur aduk, pemiliknya sendiri Allah Ta'ala turunkan, iaitu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ni tak payah ada nuskah, tak apa, ingat dalam kepala. Kan? Sebab Nabi Isa itu kalau nisbah hari akhirat, nisbah hari di langit, Nabi Isa baru diangkat dalam tempoh 2 hari saja. Ya, sebab ni dah 2000 tahun Nabi Isa diangkat, masa di langit 2 hari. Maknanya seakan Nabi Isa baru meninggalkan bumi ni macam tu je. Just fresh lagi. Ni baru check in 2 hari je. Turun balik. Dan turun balik itu for sure kita semua yakin Nabi Isa menghafal kitab Injil dan maklum berkenaan dengan Taurat. Sebab itu Nabi Isa akan clearkan balik kedua-dua ajaran itu, dibersihkan kepada maksud yang suci, dan selepas itu menutup kedua-dua ajaran itu, membawa semua ahlul kitab kepada Al-Quran. Pemisah dia lah. Tapi masa kiamat ahlul kitab tak ada. Maknanya orang ahlul kitab hari ni dia ada 2 pilihan je dia nak pergi masa Nabi Isa turun. Menerima Islam atau menolaknya dan menjadi orang etis ataupun musyrik. Macam tu. Tapi sebab ada ayat Quran, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang ahlul kitab pun melainkan mereka akan beriman kepada Nabi Isa saat sebelum kewafatan baginda. So mereka akan beriman. Dah habis cerita Palestin pun, nanti kalau kerajaan Israel dah tak ada pun, ahlul kitab Yahudi itu still ada. So masa tu kalau ikut ayat Quran, kita yakin semua mereka akan beriman juga at the end kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi terakhir still Nabi Muhammad. Maksud beriman dengan Nabi Isa, mengikut Nabi Isa, menerima Rasulullah dan bersyariat dengan syariat Rasulullah. Itu yang simboliknya nanti Nabi Isa akan tunaikan haji, ikut syariat Rasulullah. Itu. Okey, jelas latar belakang agama ni waktu itu. Baik. Jadi kalau kita katakan orang Arab semasa zaman Rasulullah tu majoritinya memang musyrik lah. Musyrikin. Majoritinya musyrikin, sembah berhala, itu ajaran yang utama. Kemudian ada segelintir kecil agak orang-orang Arab yang hanif, yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, itu hanif. Kemudian di kalangan mereka juga ada yang ahlul kitab Yahudi, dan sebahagian kecilnya adalah penganut Injil. Itu adalah agama yang ada di kalangan orang
Arab pada waktu itu. Tapi sasaran utamanya adalah musyrik lah, sebab majoritinya adalah penyembah berhala. Okey, boleh. InsyaAllah. Okey, hadirin mati Allah sekalian, insyaAllah kita sambung dua minggu lagi insyaAllah kita sambung kisah seterusnya, iaitu bagaimana Nabi SAW memulakan dakwah. Dan kita nak tengok siapakah daripada kalangan as-sabiqun al-awwalun, yang kelompok terawal 120 hingga 140 orang pertama. Tapi kita tak baca dah 100 nama tu, nama-nama penting. Dan mereka itu memeluk Islam dalam tempoh tahun pertama dakwah Nabi. Tu berapa orang? 120 hingga 140. Tahun pertama dakwah Nabi tu jumlahnya. Tapi nanti masa Nabi hijrah tahun ke-13 kenabian, umat Islam jumlahnya hanya 160 orang. Itu yang kita nak tahu kenapa sakitnya dakwah Nabi semasa di Mekah tu. Sebab dalam tempoh yang panjang tu hanya berapa orang sahaja yang memilih untuk memeluk Islam. Itulah. Dah saya asal kaya jadi miskin je benar. Siapa nak kan? Kalau masuk Islam jadi kaya lagi mungkin ramai nak macam tu. Okey, insya-Allah. Baik. Kita jumpa lagi insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.